Santau? Aku boleh santau kau sampai kau mampus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, apa khabar? Apa khabar saudara-saudari sekalian yang dikasayangi, dihormati dan juga dicintai? Apa khabar tim puaka, sihat? Ada baik ke? Ada naik gaji ke? Tak naik gaji? Samalah kita. So sebelum tu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang baru join, jemput geng untuk subscribe saya. Lebih banyak kisah seram akan diceritakan. Selain daripada tu, jangan lupa juga untuk follow sosial media saya dekat bawah. Yang ni, jangan lupa untuk follow geng. Kita akan ada konten dekat sana. Bukan konten lah, lebih kepada tak ada apa-apa pun, tapi follow lah, support lah sikit kan. Kalau bukan korang yang support aku, siapa lagi nak support aku, betul tak? Tadi kemain seram intro nak santau-santau orang. Kemain berani lagi nak claim nak santau orang ni. Tapi betul geng, korang perasan tak, kebelakangan ni kan, belakang-belakang hari-hari yang lepas, ada banyak sangat kan kes-kes sihir, kes santau, segala benda yang jahat-jahat bermain dengan ilmu hitam ni berlaku. Senang cakap, mesti ada orang yang kita kenal, tak pun kenalan rapat ke adik-beradik ke, ataupun kita sendiri yang kena santau ataupun kena kacau dengan ilmu hitam yang dihantar oleh orang lain. Betul tak? Kenapa Kenapa jahat sangat dunia sekarang ni Tak boleh ke nak baik-baik, tenang-tenang je dekat rumah, tak kacau orang? Kenapa sampai nak santau ni? Tapi betul lah. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran sendiri pernah cakap bahawa akhir zaman, sekarang ni dah akhir zaman tau, akan berleluasanya ilmu hitam seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu dah banyak sangat ilmu hitam, ilmu santau, ilmu-ilmu yang karut-marut yang diketuai oleh syaitan jin ni, zaman sekarang dah akhir zaman, benda tu akan berleluasa balik. Jadi kita ni kena get ready je geng. Tapi kenapa kenapa kena santau? Kenapa kena guna ilmu hitam? Sebabnya kalau ilmu hitam ni, penjenayah tak boleh dipersoalkan oleh polis. Sebab apa? Sebab nak cari bukti ni susah. Nak cari siapa yang buat ni susah. Tahu-tahu kita yang dah terkena santau, tahu-tahu kita ni dah batuk-batuk darah, kita ni dah terbaring atas tilam tak boleh bangun. Nak tuduh siapa? Kau nak tuduh orang tu, kau ada bukti ke? So kes santau ni merupakan sebuah penjenayah yang susah untuk kita jatuhkan hukuman dekat dia. Memang sangat-sangat bahaya geng. Dan cerita pada malam ni ialah tentang santau sehingga boleh menyebabkan keguguran. Cerita ni berlaku kepada sebuah keluarga lah. Nama suaminya adalah Abang Hafiz. Abang Hafiz ni berasal daripada Melaka. Dan cerita ni berlaku pada mereka 5 tahun lepas, sewaktu isteri dia mengandung anak kedua mereka. Cerita ni bagi aku tak seram sangat lah, tapi lebih kepada cerita sedih. Dan aku harapkan semoga cerita pada malam ni jadi iktibar buat kita semua. Sebelum aku jump to the story pasal Abang Hafiz ni, mari kita tukar lampu dulu geng. Kau sabar kejap. Barulah merah geng. Bola rasa macam berdebar-debar nak cerita seram pada malam ni. Kalau lampu putih je tak rasa semangat, rasa macam nak bagi tazkirah. Kembali pada cerita Abang Hafiz tadi. Abang Hafiz ni merupakan seorang peniaga nasi lemak dekat area Tampin sana. Tampin Negeri Sembilan ke Melaka? Dekat Sepadan lah kan, dekat Sepadan macam tu. Dan Abang Hafiz ni, kedai nasi lemak dia bukanlah restoran besar-besar geng, bukan. Dia hanyalah gerai pacak tepi jalan tu. Buka kemah, buka tepi jalan, tunggu orang datang. Tapi dia jual pelbagai jenis nasi lemak. Nasi lemak telur mata, nasi lemak udang, nasi lemak ikan bilis, macam-macam jenis. Tapi nasi lemak ni pula bukannya dia yang buat, bukannya dia yang masak. Pada pagi-pagi hari lagi, dia akan pergi ke rumah mak saudara dia untuk ambil pelbagai jenis nasi lemak yang sudah siap dibungkus tadi. Cuma nanti dia bawa dalam bakul, pergi kat gerai dia, pergi jual je.
So untung dia bagi dua lah, untuk makcik dia sikit, untuk dia sikit. Isteri Abang Hafiz ni pula bukannya bekerja. Dia buat kerja-kerja kampung je. Kadang-kadang jual kuih, kadang-kadang menjahit, ikut mana yang dia larat. Untung tak adalah besar mana pun. Rumahnya pun tak adalah rumah besar macam rumah Datuk Vida sana, tak. Rumah dia rumah teres biasa je. Rumah teres kecil-kecil, rumah teres murah-murah yang bayar 300 sebulan tu. Senang cakap, diorang ni hidup serba kekurangan tapi cukup. Tapi nak cakap soal rezeki lah kan, rezeki Abang Hafiz ni memang terbaik geng. Sebab apa? Sebab setiap kali dia buka gerai, memang nasi lemak dia laku, memang laris geng. Kalau buka pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 10 dah boleh tutup sebab habis. Jaranglah bazir. Jaranglah buang nasi lemak tu. Kalau tak habis pun ada dalam sebungkus 2. Itu pun dia pergi sedekah dekat siapa-siapa orang. Waktu kejadian ni berlaku, waktu ni isteri Abang Hafiz ni pula mengandung anak kedua geng. Dah nak masuk 4 bulan waktu tu. Perut pun dah nampak. Isterinya pun dah slowly stop buat kerja. Sebab doktor cakap isteri ni kena banyak berehat. Sebab rahimnya tak kuat, jadi kena banyak rehat, banyak baring, jangan buat kerja-kerja berat. Jadi Abang Hafiz ni lah seorang suami yang kena kerja keras untuk make sure keluarga tu cukup. Yelah, anak nak pergi sekolah, nak simpan duit untuk isteri beranak, nak beli barang-barang baby. So Abang Hafiz ni memang dia bergantung pada rezeki yang Tuhan bagi pada hari tu untuk buat berbelanja ke. Nak dijadikan cerita, pada satu pagi lebih kurang pukul 6 macam gitu, lepas solat subuh, Abang Hafiz ni terus keluar rumah sebab nak ke rumah mak saudara dia untuk pergi ambil nasi lemak. Lepas tu hantar anak dia pergi sekolah rendah. So dah settle salam, cium isteri semua, dia pun jalanlah keluar menuju ke arah kereta Azia milik dia. Azia pun Azia lama geng. Kalau nak start engine tu macam batuk. Azia lama, Azia second hand. Tapi kereta Abang Hafiz ni dia tak parking dalam rumah tau. Dia parking dekat luar rumah. Sebab dalam rumah tu dah penuh dengan barang-barang berniaga. Waktu ni Abang Hafiz terus masuk kereta. Dan waktu tu juga Abang Hafiz dia perasan, dia tengok dekat wiper kereta macam ada satu kertas A4. Abang Hafiz pun dia keluarkan tangan, dia sauk. Dia tengok ada satu tulisan warna merah. Tulisan tersebut tulis, berhenti meniaga atau aku bunuh kau. Waktu ni Abang Hafiz fikir, ni mesti budak-budak nakal yang cuba ganggu dia ni. Tak apalah, dia terus konyok sebab tak nak bagi anak dia tahu ni. Nanti anak dia tahu, anak dia pecah rahsia, dia pergi sebar satu sekolah, ayah aku kena ugut bunuh, dah satu hal. Abang Hafiz ni pula jenis tak inform tau. Dia tak nak bagi tahu benda ni dekat isteri dia. Yelah, sebab isteri dia ni dah tengah sangat mengandung, tak nak terganggu emosi. Perempuan ni geng, kalau mengandung, emosi dia memang sensitif. Kalau kucing bergaduh pun dia boleh menangis. Kesiannya kucing tu gaduh, nanti cedera kucing tu. Diorang boleh menangis geng. Jadi jaga elok emosi perempuan mengandung ni. So bagi nak mengelakkan benda tu, Abang Hafiz pun dia decide dia nak simpan benda ni untuk diri dia je. So nak dijadikan cerita, Abang Hafiz ni sambung meniaga macam biasa. Sehari, 2 hari, seminggu, tak ada apa-apa berlaku. Abang Hafiz ni pun dia anggap surat tu macam surat urutan bodoh je lah. Kita abaikan je, tak perlu nak ambil serius, tak perlu nak kecoh-kecoh. Anggap tu sebagai macam urutan biasa je. Dia pun dah lupakan benda tu, terus meniaga macam biasa. Sehinggalah ada satu kes yang terjadi. Waktu ni Abang Hafiz tengah meniaga dekat gerai tau. Tiba-tiba Abang Hafiz ni dapat satu call daripada isteri dia. Isteri dia cakap, Bang, abang balik rumah kejap boleh tak bang? Perut saya rasa panas ni bang. Rasa sakit sangat bang, rasa macam kena cakar bang. Bang tolonglah bang, balik rumah kejap pun tak apa bang. Saya dah tak larat dah ni, dah tak larat nak bangun ni. Saya tolonglah bang balik cepat. Abang Hafiz waktu ni tak fikir panjang. Dia dah cuak bini dia tengah sakit. Dia terus kemas apa yang patut. Nasib baik waktu tu nasi lemak ni dah banyak habis. So dia kemaskan semua. Dia letak bakul nasi lemak dalam kereta. Dia ambil bekas duit letak dekat tempat seat, macam-macam. Cuma time tu dia tinggalkan payung dengan meja. Sebab dia fikir, ini kalau aku lipat payung, lipat meja, lama masa aku ambil ni. Jadi tak apa, aku tinggal dulu kat sini. Lepas settlekan isteri, baru aku datang balik untuk pick up payung ni semua. Nasib baik geng, jarak antara rumah Abang Hafiz ke kedai ni tak jauh, lebih kurang dalam 5-10 minit macam gitu geng. Terus Abang Hafiz ni dengan Azia dia pecut balik ke rumah.
Sampai di depan rumah, dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Tak ada jawab, senyap sunyi rumahnya. Terus Abang Hafiz masuk ke dalam. Dan waktu tu Abang Hafiz tengok isteri dia dah terbaring atas sofa sambil menangis, pegang perut menahan kesakitan. Waktu ni Abang Hafiz cuba macam-macam. Dia cuba usap perut tak jadi, letak minyak tak jadi. Isteri dia ni menangis tak berhenti-henti sebab sakit geng. Abang Hafiz pula dia cuba usap kepala, dia cuba bagi air masak, semua tak jadi. So Abang Hafiz decide, okay lah yang saya bawa pergi klinik So dia pun papalah isteri dia keluar pada rumah, pergi klinik sakit wanita yang berdekatan. So bila sampai dekat sana, doktor terus bawa dia masuk dalam bilik untuk scan. Time ni pelik sebab doktor cakap, cik, isteri awak ni tak ada apa-apa. Saya tengok semua okey, kandungan okey, rahim okey, semua okey lah, tak ada menunjukkan simptom-simptom yang rahim dia cedera ke apa, tak ada. Baby pun okey, saya tengok scan dekat sini. So doktor decide untuk bagi ubat tahan sakit. Sebab doktor cakap mungkin perut isteri Abang Hafiz ni cramp, sebab tu rasa sakit ataupun rasa panas. Tapi isteri Abang Hafiz cakap, tapi doktor, waktu saya lahirkan anak first tak pernah rasa macam ni. Ni baru first time saya rasa macam sakit sangat-sangat. Doktor pun cakap, mungkin ini kekejangan perut. Biasalah berlaku untuk ibu mengandung. Tak apa, saya bagi painkiller. Nanti kalau sakit, makan ya. Terus Abang Hafiz bawa isteri dia balik ke rumah. Dah sampai ke rumah, dia cakap, yang saya kena balik ke gerai, nak ambil balik barang-barang saya tinggal tadi. Tadi saya datang sini, saya tinggal meja, kerusi, payung semua. Saya pergi kejap simpan-simpan, dia saya balik Awak tunggu kejap tau, jangan buat kerja berat. Duduk dia diam dekat rumah. Dia pesan elok-elok dekat isteri dia kan. So Abang Hafiz pun pergi berdesup ke gerai tadi. Dan bila sampai tu, betapa sedih sayunya hati Abang Hafiz ni. Bila dia sampai dekat tapak gerai tu, habis payung dengan mejanya pecah, patah, berderai kan. Seakan macam dilanggar oleh orang ataupun dianiaya oleh seseorang. Abang Hafiz keluar kereta, terduduk atas tanah geng. Dia terkenang nasib. Aduh, kenapa jadi macam ni? Setahu aku tak pernah cari pasal dengan orang. Aku ni sibuk cari nafkah untuk isteri aku mengandung, untuk anak aku sekolah. Kadang-kadang diri aku sendiri tak sempat nak beli barang yang aku nak. Semua duit aku sumbangkan pada isteri dengan anak-anak. Siapa yang kacau aku ni? Aku tak kacau periuk nasi siapa-siapa pun. Dekat area sini aku seorang jual nasi lemak. Siapalah yang jahat sangat buat benda terkutuk macam ni? Sambil sedih, sambil sedang mengenang nasib, Abang Hafiz ni pun dia pergilah dekat tempat tu. Dia kutip satu persatu. Dia kutip meja, dia kutip payung ni tertinggal. Dia masukkan dalam kereta untuk buang ke tempat sampah. Waktu ni Abang Hafiz cakap, jantung hati dia tak tenang, rasa sesak. Dia fikir, ya Allah, macam mana aku nak berniaga esok ni? Dah lah aku punya berniaga ni, kalau berniaga ada untung, itulah untuk dibuat makan, itulah untuk dibuat beli ubat, itulah untuk buat belanja anak sekolah. Kalau barang-barang dah rosak macam ni aku nak niaga esok? Macam mana aku nak rolling modal semua? Ya Allah, macam mana ni ya Allah? Sedih kan? Sedih sebab kena macam tu sekali. Sepanjang dalam kereta, daripada tapak gerai yang dah hancur tu sampai ke tempat pelupusan sampah, memang Abang Hafiz nangis seorang-seorang kan. Dia kenangkan macam mana esok ni. So bila balik ke rumah, dia tetap tak bagi tahu isteri dia. Dia tak nak isteri dia terkena mental ke, sedih ke, emosi ke. Lagi-lagi dalam keadaan yang isteri dia ni tengah sarap mengandung, tengah sakit. Jadi dia cakap, tak apalah, biar aku yang pendam sendiri, biar aku yang fikir sendiri benda ni. Tak apa, insyaAllah ada rezeki lain. So pada malam tu, waktu tidur, time ni isteri dekat sebelah, Abang Hafiz dekat sebelah tengah tidur. Abang Hafiz cakap dia termimpi sesuatu yang amat dahsyat. Mimpi tu Abang Hafiz cakap dia tak tahulah adakah itu petanda ataupun seakan mainan mimpi. Sebab Abang Hafiz mimpi ular hitam besar. Ular tersebut cuba menyerang isteri dia. Dan setelah isteri dia berjaya dipatuk berkali-kali,
isteri dia jatuh ke tanah. Waktu ni Abang Hafiz cakap dia tak dapat buat apa-apa. Dia hanya mampu lihat ular hitam besar tu patuk isteri dia berkali-kali. Abang Hafiz macam terdiam, tak boleh buat apa-apa, tak boleh bergerak. Lepas tu daripada scene isteri kena patuk ni, mimpi tu macam berubah kepada sekarang ni Abang Hafiz berada dalam sebuah bilik. Bilik tu gelap, tapi dalam bilik tu ada seorang perempuan seakan sedang perasap sebuah patung. Kau tak nak perasap ni apa? Contoh ini patung, ini asap, dia tengah perasap macam gitu. Dan bila Abang Hafiz mendekat, dia tengok patung tu, dia intai. Dan dekat patung tu ada potongan gambar isteri dia. Dan terus Abang Hafiz pandang keliling bilik tersebut. Dan dekat keliling bilik tu penuh dengan makhluk yang tak pernah Abang Hafiz nampak sebelum ni. Ada yang badannya besar, kepala kecil. Ada yang penuh berbulu, mata merah. Ada pocong, ada pontianak, macam-macam jenis. Abang Hafiz tiba-tiba terbangun daripada tidur setelah dia terdengar bunyi jeritan. Bunyi orang menjerit kan, bunyi perempuan menjerit, membuatkan Abang Hafiz terus terjaga. Jap geng. Aku sebenarnya kan, aku tak selesa bercerita ni sebab aku macam ada bau wangi . Macam ada bau wangi dekat luar. Jap. Tak ada orang pula. Sekarang ni pukul 3:30. Aku bau wangi tau. Dia bukan bau wangi yang bau wangi perfume, tapi macam bau wangi pokok, wangi bunga. Kau faham tak? Aku bercerita, aku buka tingkap. So macam bau tu macam tiba-tiba datang kuat. Kuat bau ni. Sekejap. Tak puas hati .